Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Bertemu saya lagi, Nur Sadiqi Ismail dalam channel YouTube saya, Sadiqi Asad. Untuk sama-sama kita berkongsi perkongsian berkaitan dengan elektrik. Jadi pada hari ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan sedikit perkara berkaitan dengan pendawai elektrik kompeten. Sudi-sudilah kiranya tuan-tuan untuk tekan button like, subscribe, share dan berikan komen untuk penambahbaikan pada sesi-sesi video yang akan datang untuk kebaikan bersama. Baik, sekarang ni ramai yang berminat untuk menjadi pendawai elektrik. Setakat ni saya nampak pendawai chargeman ni tengah panas, tengah hot. Okay, adalah permintaan kerja bagi saya. Permintaan kerja tu sentiasa ada, tetapi saya nampak sekarang ni ramai yang berminat ke arah itu. Okay, jadi cuba kita tengok beberapa perkara ataupun kehendak berdasarkan kepada syarat yang sepatutnya, syarat yang sepatutnya untuk menjadi pendawai. Kita ada beberapa kompeten. Kita ada 6 kompeten yang di bawah Suruhanjaya Tenaga, di bawah Akta Bekalan Elektrik, di bawah Peraturan Elektrik 1994. Ada 6 kompeten person yang disenaraikan di situ, iaitu kita adanya pencantum kabel, kita adanya pendawai, kita adanya penjaga jentera, kita adanya penyelia elektrik, jurutera elektrik dan juga jurutera perkhidmatan elektrik. Ada 6. Okay. Jadi hari ini saya nak berkongsi berkaitan dengan pendawai elektrik. Kerana apa? Kita tengok sekarang ni ramai orang duk bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang boleh buat wiring dekat rumah kita ni? Bila kita tengok dari segi pendawai elektrik kompeten, saya akan merujuk kepada buku Akta Bekalan Elektrik 1990 dan juga Peraturan Elektrik 1994. Buku ni buku yang terpakai di mahkamah lah, bukan buku yang saya reka-reka. Jadi ayat-ayat yang dalam ni pun adalah ayat yang telah diputuskan dalam persetujuan, kalau ikutkan dia diputuskan dalam parlimen lah sebab akta kan. Okey. So rujukan saya pada hari ini adalah Akta Bekalan Elektrik 1990 dan juga Peraturan Elektrik 1994, perkara yang berkaitan dengan pendawai elektrik. Okey. Kalau kita tengok nak jadi pendawai elektrik, nak buat wiring, ramai kita tengok sebenarnya orang yang buat wiring, tapi apa kelayakan yang sepatutnya dan siapa yang sepatutnya yang sebenar-benarnya boleh buat kerja ni? Jadi saya nak tarik tuan-tuan, bawa tuan-tuan, puan-puan semua untuk tengok apa syarat kelayakan menjadi pendawai, yang mana saya akan merujuk kepada Peraturan Elektrik 1994 pada Peraturan 50. Jadi sebelum kita pergi pada Peraturan 50 tu, nak juga saya terangkan dulu, bila kita gunakan istilah orang kompeten. Orang kompeten ni dalam elektrik, dia ada rujukan dia di dalam Akta Bekalan Elektrik 1990. Section yang kedua, section 2 dibagi tahu dekat situ tafsiran orang kompeten. Orang kompeten apa maksud dia? Artinya orang yang memegang suatu perakuan kekompetenan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya. Untuk apa ni? Untuk dia orang melaksanakan kerja, tapi kena ikut. Ada dalam sijil perakuan tu, perakuan ni di dalam bentuk sijil lah. Dalam sijil tu dia akan bagi tahu kita had kerja, iaitu sekatan yang dinyatakan dalam perakuan tu untuk kita melaksanakan kerja-kerja yang berkaitan. Bukan semua orang kompeten boleh buat semua kerja, tak. Kita ada 6 kompeten yang saya sebut tadi tu. Setiap kompeten tu dia ada limit-limit kerja untuk dia laksanakan. Jadi sebagai orang kompeten, bila ditafsirkan perkataan orang kompeten tu dalam bidang elektrik merujuk pada Akta Bekalan Elektrik 1990, artinya adalah orang yang memegang perakuan, ada sijil kekompetenan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya. Untuk apa? Untuk dia laksanakan kerja, untuk dia buat kerja, tapi mengikut limit yang dinyatakan dalam perakuan tu lah. Okey, itu dalam tafsiran orang kompeten section 2. Okey. Saya nak tarik tuan-tuan pula pergi kepada section 23. Kenapa adanya keperluan untuk kita adanya kompeten ataupun nak buat kerja kena cari orang kompeten ni? Sebab dalam section 23 Akta Bekalan Elektrik 1990 dia menyatakan kat situ orang yang menjaga. Okey, dia kata section 23 subsection 1, tiada perpasangan atau loji atau kelengkapan elektrik selain yang dipunyai atau diuruskan oleh pihak berkuasa bekalan. Siapa pihak berkuasa bekalan ni? Kalau kita tengok pada Semenanjung ni, kita tengok TNB lah. Okey, jadi dia kata kat sini tak ada apa-apa perpasangan, tak ada apa-apa loji kelengkapan elektrik kecuali yang dipunyai oleh pembekal tadi yang boleh dikerjakan atau dikendalikan. Tak ada siapa boleh buat kerja tu. Tak ada siapa boleh kendalikan peralatan elektrik dan sebagainya kecuali oleh atau di bawah kawalan orang yang memiliki apa-apa kelayakan dan memegang apa-apa perakuan. Yang ni,
perakuan yang disebut tadi iaitu orang kompeten. Okay. Jadi nak bagi tahu kat sini, orang yang nak buat kerja dia mesti memiliki perakuan. Perakuan dikeluarkan oleh siapa? Oleh Suruhanjaya tadi. Okey. Tadi kita dah tengok Suruhanjaya bagi tahu ada limit kerja untuk buat kerja-kerja yang berkaitan. So siapa yang boleh buat kerja? Dia adalah orang kompeten. Kenapa dia orang kompeten yang boleh buat kerja? Sebab dalam Seksyen 23 dia kata hanya orang yang memegang perakuan ataupun memiliki perakuan tu yang boleh buat kerja. Habis bagi orang yang tak ada perakuan ni, boleh ke tak boleh buat kerja? Kalau ikutkan tak boleh lah. Tetapi boleh juga orang yang tak ada perakuan ni, kalau mengikut ayat kat situ, dan tiada seorang pun yang tidak memiliki kelayakan atau memegang perakuan seperti yang disebut terdahulu, boleh menjaga pasangan. Okay? Jadi tak ada siapa yang boleh buat kerja tu. Tapi dia kata kat situ lah, ayat dekat atas tu, tak boleh dikendalikan kecuali oleh atau di bawah kawalan. Okay? Jadi kalau orang yang bekerja, kalau tak ada kompeten, nak buat kerja-kerja yang berkaitan dengan elektrik, so dia kena ada superior dia kena ada penyelia dia, iaitu orang kompeten. Jadi dia ni bekerja di bawah kawalan kompeten person tadi. Okay? So ini adalah rujukan daripada Akta Bekalan Elektrik 1980, Seksyen 23. Kalau tak ada kompeten dan dia buat kerja, jadi apa? Dalam Seksyen 23, Seksyen 2 dia kata orang yang langgar Seksyen ni, ia adalah satu kesalahan dan bila disabitkan, dia bukannya terus-terus tangkap denda tak? Dia bila disabitkan adalah prosedur yang perlu dilalui. Bila disabitkan, denda dia tak lebih RM10,000 dan seandainya pelanggaran diteruskan lagi, maksudnya dia tak ada kompeten, dia masih buat kerja lagi. So denda dia pula tidak melebihi RM1,000 bagi tiap-tiap hari atau sebahagian daripada sehari. Selepas dah sabit tu, masih lagi buat kerja. Contohlah kita ni bawa motor, tak ada lesen motor, kena saman. Lepas tu bawa lagi motor. So kalau kena saman selepas pada tu, yang contoh macam ni lah. Kita dah kena denda sebab kita tak ada kompeten ataupun kita langgar peraturan ni tadi, kita buat kerja tu. So lepas pada dah denda, kita buat lagi. So kita akan didenda RM1,000 setiap sehari lah, senang cakap. Okay, itu dalam akta. Dalam akta ni tak ada boleh disangkal lah. Sebab dia bila bawa masuk dalam mahkamah, memang dia terguna pakai. Okay, so dalam akta dia dah sebut keperluan orang yang menjaga tadi. So kita tengok daripada 6 kompeten tu, hari ni saya nak cerita kelayakan nak jadi pendawai. Sebab sekarang ni semua orang akan duduk di premis kediaman, dan premis kediaman memang adanya pendawaian elektrik. Jadi kita nak tengok apa kelayakan nak jadi pendawai ni. Pendawai kompeten di bawah Suruhanjaya Tenaga tadi. Kalau kita tengok pada Peraturan 50, kelayakan menjadi pendawai. Dalam Peraturan 50, dia ada Subperaturan 1 sampai Subperaturan 5 kalau saya tak salah. Okay. Kita akan tengok saya punya slide ni sikit-sikit. Okay. Dalam Peraturan 50 Subperaturan 1, syarat untuk nak mohon kelayakan menjadi pendawai ni, nak ambil exam, dia kata untuk menduduki peperiksaan hendaklah memuaskan hati Suruhanjaya. Memuaskan hati dari segi mematuhi syarat kat bawah ni. Yang pertama, warga negara. Yang ni syarat utama dia, warga negara. Warga negara Malaysia. Bawah pada tu, dia mesti umur tak kurang daripada 18 tahun. Lepas tu, dia ada kelayakan pendidikan yang sesuai, yang ditentukan oleh Suruhanjaya. Yang ni kena tengok apa syarat pendidikan yang ditetapkan oleh Suruhanjaya. Dalam akta ni, dalam peraturan ni, dia tak nyatakan secara detail. So, kita kena tengok pula sekular ataupun perkeliling daripada ST, apa syarat pendidikan yang bersesuaian untuk kita punya Peraturan 50 ni lah, untuk jadi pendawai. Okay. Seterusnya, dia mesti mempunyai pengalaman yang berkaitan dengan pendawaian elektrik, yang mana dia tu mesti bekerja dengan kontraktor elektrik ataupun mana-mana unit pendawaian persendirian yang ditentukan tempohnya oleh Suruhanjaya. Saya ambil contoh mudah. Kalau student full time nak ambil kompeten pendawai, student full time syarat dia adalah 2 tahun pembelajaran termasuk dengan 6 bulan praktikal. Ini untuk PW2. Okay. Tempoh pembelajaran dia 2 tahun dengan 6 bulan praktikal. So dalam tempoh 2 tahun tu ada akan praktikal 6 bulan. Tapi kalau bagi orang yang kosong, tak ada, bukan daripada institut pengajian ataupun institut pendidikan, institusi pendidikan, dia ambil sebagai calon part time, dia kena ada pengalaman sekurang-kurangnya 2 tahun dengan kontraktor elektrik. Okey, itu syarat dia. Dan seterusnya dia kata kat sini syarat dia mesti boleh bertutur dan menulis dalam bahasa kebangsaan. Yang ni memang syarat dia. Bukan cerita resis tak. Dalam akta dah nyatakan macam tu. Dia kata boleh bertutur dan menulis dalam bahasa kebangsaan. Dan kena ingat, dan bahawa dia boleh mematuhi syarat-syarat lain yang Suruhanjaya fikirkan perlu. Apa yang Suruhanjaya fikirkan perlu, saya pun tak tahu.
Okay? So bergantung kepada situasi. Okey, ini antara syarat dalam peraturan 50 peraturan 1 kelayakan nak jadi pendawai. Kalau kita tengok dalam 50 peraturan 2 dia katakan dekat sini nak jadi pendawai sebelum perakuan tu dikeluarkan dia kena hadir temu duga. Temu duga yang dijalankan. Jadi peperiksaan tu tadi dia ada bertulis, dia ada temu duga. Sebab tadi dia tulis mesti boleh bertutur dan menulis. Maksudnya dia mestilah dalam bentuk menulis lah. Teori. So ada exam teori, adanya exam lisan. Kat sini dia kata sebelum keluar perakuan mesti menghadiri temu duga. Untuk apa temu duga? Yang pertama dia nak tahu adanya pengetahuan tentang amali. Pengetahuan yang cukup tentang amali, tentang kerja. Okay. Seterusnya dia nak tahu dalam temu duga tu kita ni calon ni tadi mempunyai pengetahuan yang cukup tentang pertolongan cemas, pemulihan pernafasan dan rawatan ranjatan elektrik. Dan seterusnya dia nak tahu juga bila adanya temu duga ni, melalui temu duga dia boleh dapat tahu kita ni mempunyai pengetahuan ataupun pemahaman yang cukup tak tentang akta. So akta dan peraturan ni kita sebagai competent person kita kena mahir, kita kena faham, kita kena tahu waktu bila nak guna pakai dia. Okay. So ini antara syarat lah kelayakan nak jadi pendawai kena hadir temu duga. Okay. Dalam 50 peraturan 3 dia bagi tahu peperiksaan ni adalah mengikut sukatan pelajaran ditentukan oleh Suruhanjaya. Itu yang saya kata tadi, kita kena tengok pekeliling ataupun sukela daripada ST apa kelayakan pendidikan untuk kompeten yang berkaitan. Tapi kat sini sebagai pendawai dia adalah syarat pendidikan yang bersesuaian, syarat pelajaran yang bersesuaian untuk menjadi pendawai. Minimum kalau saya boleh berkongsi kat sini, syaratnya mesti ada SPM. Okay. So dia kata juga kat sini, dan peperiksaan ni dia boleh dijalankan sebahagiannya secara bertulis kepada soalan yang disediakan dan sebahagiannya secara lisan. Tadi kita dah sebut, boleh dalam exam teori dan juga lisan. Dan dia nyatakan juga itu dan boleh termasuk apa-apa ujian amali yang Suruhanjaya fikirkan perlu. So kita ada exam teori, exam amali, exam lisan. Ini 3 peperiksaan yang akan ada untuk kompeten pendawai. Tapi apa pun syarat-syarat ni semua, ada pula pengecualian yang dinyatakan dalam peraturan 50 sub peraturan 5, walau apa pun sub peraturan 1, 2 dan 3, Suruhanjaya boleh mengecualikan dengan budi bicaranya mana-mana orang daripada mana-mana atau semua kehendak yang diperlukan untuk peperiksaan tu. Tadi kita dah baca daripada 50 sub peraturan 1 sampai 50 sub peraturan 3, 50 sub peraturan 4 ni dimansuhkan. 50 sub peraturan 1 sampai 50 sub peraturan 3 kita dah baca tadi. So dia boleh pula mengecualikan orang tu calon lah. Dia boleh kecualikan calon daripada mana-mana ataupun semua kehendak peperiksaan tu tadi. Itu bukan di bawah bidang kuasa saya. Dia bergantung kepada situasi, dia bergantung pada semasa apa syarat yang Suruhanjaya fikirkan perlu untuk mengecualikan orang ni daripada mana-mana syarat yang ternyata di atas. Itu hak dia orang lah. Mungkin dia ada justifikasi yang tersendiri mengapa calon-calon tu boleh dikecualikan. Okay. Jadi saya rasa untuk perkongsian kali ini kita pun dah clear macam mana untuk menjadi seorang pendawai kompeten. Okay. So saya harap dengan perkongsian ini jelas. So siapa yang boleh buat kerja kat rumah kita, sebab kita dah tengok seksyen 23, orang yang nak buat kerja mesti orang yang ada perakuan. Okay. So bila kita tengok siapa yang ada perakuan, dia ada syarat-syarat kelayakan dia kan. Okay. So kalau nak panggil untuk orang buat kerja dekat rumah tuan-tuan, untuk buat kerja pendawaian dekat rumah tuan-tuan, mungkin kita boleh timbangkan. Okay. Sama ada kita nak panggil orang yang sepatutnya, apa ayatnya orang cakap, kalau nak cerita kualiti jangan tanya pasal harga murah lah. Kalau nak harga murah jangan cerita pasal kualiti. Lebih kurang macam tu. Jadi sama dengan keadaan dia sekarang ni. Kalau kita nak dapatkan pendawaian yang terbaik, kena cari orang yang berkualiti, iaitu orang kompeten. Tapi kalau nak dapat pendawaian biasa-biasa dengan harga yang biasa-biasa, maka boleh cari orang yang biasa-biasa. Tapi saya tidak menyokong untuk panggil orang yang biasa-biasa tadi. Sebab orang-orang yang bukan kompeten person, mungkin dia tidak mengamalkan akta keselamatan, akta peraturan elektrik, peraturan elektrik, akta bekalan elektrik. So benda-benda ni lah kita kena pandang supaya keselamatan tu, rumah kita selamat, kita pun berhati dengan kerja. Terima kasih untuk yang sudi mendengar perkongsian saya pada kali ini. Moga-moga mendapat manfaat untuk kita bersama. Kita bertemu lagi untuk sesi-sesi yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sejahtera.